poin ni mungkin orang politik tak bersuka. Orang politik dia tak berkenan poin ni. Walaupun saya pun orang politik lah. Ngaku pun tak faham kan. Tapi orang politik dia tak suka benda ni. Pasal orang politik kita kalau tengok orang buat salah, kita tibai tak ada ampun kan. Patutnya kita kalau tengok orang buat salah, buat benda apa, kita nak tibai boleh Ustaz? Boleh tibai. Tapi paling tidak kena ada dalam hati tu. Ya Allah, ampun dosa aku, ampun dosa dia. Ampun dosa aku, ampun dosa dia. Ampun dosa aku, ampun dosa dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam yang ke 23 ke 24 ya 23 kan? Malam yang ke 23 daripada bulan Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama sekali macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fi darain amin ya rabbal alamin. Yang mana malam ni insya-Allah kita masih lagi berbicara berkaitan dengan hadis yang pertama, tapi di bahagian hujung dah lah. Yang mana tajuk yang pertama ini, wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fi darain amin ya rabbal alamin. Hadis yang pertama, sifat orang Islam ataupun sifat yang perlu ada kepada setiap orang Islam. Makna samalah. Kita baca hadis dulu, saya kita sambung huraian dia di belakang. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربتي فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam adalah saudara kepada orang Islam. Dia tidak menzaliminya dan tidak mendedahkannya kepada kebinasaan. Siapa yang menolong hajat saudaranya, Allah akan menolong hajatnya. Siapa yang melepaskan kedukaan seorang Islam, Allah akan melepaskannya daripada kedukaan pada hari kiamat. Siapa yang menutup aib seorang Islam, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang pertama ni kita baca 2 bulan dah. Malam ni bulan yang ketiga, okey noh. Malam ni kira kali yang ketiga kita baca hadis ini.
Yang mana Nabi SAW menggambarkan kepada kita tentang sikap, perangai, kelaku yang perlu ada kepada setiap orang Islam. Saya ringkas lah, pasal kita nak baca poin hak lain kali. Yang mana di antara poin yang Nabi SAW sebut yang ada dalam hadis ini, nombor satu Nabi sebut, Al-Muslimu akhul muslimi. Orang Islam adalah saudara pada orang Islam. Dalam lain perkataan, bahasa kampung kita ni, orang Islam, dia adik-beradik dengan orang Islam yang lain. Orang Islam sama orang Islam, ni adik-beradik. Itu satu. Ini yang saya sebut hari tu kan, kata kita kena belajar anggap orang Islam yang lain semua adik-beradik kita. Nampak siapa pun kena buhlah hati, ni adik-beradik aku, ni adik-beradik aku, ni adik-beradik aku, ni adik-beradik aku. Itu nombor satu. Dan bila jadi adik-beradik, Nabi sebut la yuzlimuhu, la yazlimuhu, kamu jangan buat naya dia. Dua. Dah nombor satu, kamu anggap dia adik-beradik, jadi adik-beradik tak boleh penaya adik-beradik. Jadi kamu orang Islam, tak boleh naya orang Islam lain. Dua. Tak boleh Ustaz? Tak boleh. Sama ada bil mal dengan harta dia, buat naya harta dia, tak boleh. Ataupun dengan muru'ah, maruah dia, buat naya maruah dia, tak boleh. Buat naya diri dia, tubuh badan dia pun tak boleh. Buat naya nama baik dia, apa saja benda yang berkait dengan dia, kita tak boleh buat naya dia, tak boleh buat zalim pada dia. Dua. Boleh? Selesai. Dan Nabi sebut wala yuslimuhu, tidak mendedahkannya kepada kebinasaan. Bukan setakat kita tak boleh buat naya dia. Kalau dia kena naya, dia kena zalim, dia kena ditindas, dia kena orang buat lebih kurang kat dia, kita sebagai adik-beradik kena bantu, kena tolong, kena bela. Ni ajaran Islam berkaitan dengan hubungan sesama Muslim. Boleh biar Ustaz? Tak boleh biar. Pergi ke dia Ustaz, dia nak kena apa, pergi ke dia, tak boleh. Dia pergi Ustaz, kampung tu nak kena apa, pergi ke depa, janji kampung kami selamat. Tak boleh. Dia pergi ke negeri depa Ustaz, negeri depa lingkup, dia pergi ke depa, janji negeri kami selamat. Tak boleh. Biar pergi Ustaz, negara tu nak kena lanyok, nak kena bunuh, nak kena sembelih, nak kena, biar pergi ke depa, janji negara kita okey. Awak yang senyap faham kan poin tu kan? Sebab itu orang yang sempurna iman adalah orang yang kasih kat orang lain macam dia kasih diri sendiri. Lagi banyak manusia lain, ataupun kalau dia kasih banyak manusia lain, itu tanda imannya hampir sempurna. Orang Islam yang sayang dengan orang Islam lain ni, itu orang yang imannya sempurna. Lagi banyak dia sayang, itu tanda dia lagi banyak tinggi ataupun tinggi iman dia. Yang tu kita nak kena ingat elok tu. Lepas tu saya sebut itu kan, kalau kita penting diri sendiri ya, level tu lah kita. Kita hidup fikir rumah tangga kita ya, tu lah kita. Hidup fikir kampung kita Ustaz, kampung orang nak jadi apa ikut suka, kira kampung kita, takat tu ya kita naknya. Any question? Ada soalan? Tak ada no? Boleh dapat zakat tu no? Bagi clear, simple ya, 2 kali ulang lah pun. Siapa yang tolong hajat saudaranya, Allah akan tolong hajatnya. Yang ni pun kita dah mengaji hari tu. Sama ada hajat tu hajat individu, hajat seorang. Kalau boleh tolong, tolong. Kalau hajat seorang pun Islam suruh tolong. Apatah lagi hajat orang ramai. Apa hajat orang dalam rumah kita? Ramai-ramai nak apa? Orang kampung kita nak apa? Orang taman kita semua nak apa? Apa hajat yang sama antara satu negeri tu? Apa hajat yang sama antara semua orang dalam negara tu? Kita tolong tunaikan hajat tu. Allah Ta'ala bagi kat kita satu keistimewaan. Apa dia Ustaz? Yang ni kita mengaji bulan lepas. Siapa nak hajat dia Tuhan tunaikan hajat orang. Siapa nak dia punya impian Tuhan tunaikan impian orang. Tu ya. Tu cara, tu kunci. Dan ni pun kita dah bincang. Dan siapa yang melepaskan kedukaan seorang Islam, siapa yang tolong selesai masalah orang, tolong kesempitan orang, tolong kederita orang, dia tolong bagi rongkai, bagi senang orang. Orang dalam susah, dia rongkai bagi senang. Orang ni hari akhirat, Tuhan bagi dia senang. Yang tu pun kita dah mengaji sebelum ni, tak mau ulang banyak kali. Dan hari ni kita nak tengok sikit hak ujung tu, siapa yang menutup aib seorang Islam, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Yang ni yang kita nak bincang sikit hari ni. Cuba tengok poin nombor 4. Ni boleh lajak ke? Macam mana ke? PKP bukan buka dah. Tak lah kan? Lajak sikit 5 minit boleh ke no? Ya, no. Baik. Cuba tengok poin nombor 4. Poin nombor 4 nak cerita kat kita bab tutup aib, bab menjaga aib.
Baik. Aib ni perkara yang memalukan lah. Apa benda yang memalukan. Menutup keaiban, keburukan dan kejahatan, sama ada kejahatan dan keburukan itu kecil ataupun besar, hendaklah ditutup dan tidak didedahkan kepada ramai. Ayah-ayah yang mana ada kitab, tulis kat tepi tu. Menutup aib, tulis kat situ, hukumnya wajib. Wajib tutup aib orang. Wajib tutup keburukan orang. Wajib tutup kejahatan orang. Faham tu dulu, tu hukum asas. Aib orang Ustaz, aib orang bukan sunat tutup nak, aib orang wajib tutup. Sama ada aib tu aib kecil ataupun aib tu aib benda besar. Benda yang memalukan tu kecil ya Ustaz, benda kecil. Benda kecil pun kalau boleh tutup. Contoh yang ni saya bagi hari tu kan. Ayah ingat ikut hak cerita saya cerita berkaitan dengan Hatim Al-Asam tu. Hatim si pekak tu. Kan saya buat contoh simple hari tu kan. Cerita Hatim Al-Asam, seorang ulama, orang alim yang dia duduk tengah mengajar. Saya rasa kalau ulang balik pun ingat balik insya-Allah. Duduk tengah mengajar, tiba-tiba ada makcik tu seorang. Dia nak tanya soalan, dia kata tok guru nak tanya soalan, baru gaya tanya, tiba-tiba kentut. Apa dia buat kan? Saya sebut hari tu. Dia bagi tahu kat budak kat makcik tu, dia kata makcik, boleh ulang tak? Saya tak dengar soalan yang makcik tanya tu. Boleh ulang tak soalan yang makcik tanya tadi tu? Saya dengar tak clear. Boleh ulang tak? Makcik tu ulang. Dia suruh penek lagi suara. Dia kata, kuat sikit boleh makcik? Dia tak clear. Makcik tu kuat lagi suara. Tak clear lagi. Makcik kuat lagi boleh. Sampai makcik tu tanya soalan cukup kuat suara. Suara tu kuat suara. Sampai makcik tu rasa, tok guru ni tak dengar apa aku kentut tadi ni. Dan rupa-rupanya lepas pada hari tu, siapa saja tanya semua dia suruh tinggi suara. Penaik suara. Cakap kuat sikit, aku tak dengar. Dan dia buat macam tu berapa lama? Saya sebut hari tu, 30 tahun. Bukan sehari 30 tahun. Beza dengan kita. Kita kalau orang kentut kita, siapa merah dah. Kalau kita. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Kena jaga aib. Tu bab kecil, tu bab kentut, bab kecil je tu. Lepas tu Ustaz, satu hari ada orang tu tanya pada Hatim Al-Asam, tanya soalan, tanya kuat. Tok guru ni macam mana soalan? Tanya kuat. Lah kali dia suruh, dia kata sudah, cakap suruh aku dengar. Hari ni aku dengar dah. Rupanya bila anak murid tanya macam mana tok guru boleh dengar? Selama ni duk tanya suara deras, tak apa dengar, telinga tak clear. Kenapa hari ni telinga clear? Kan dia jawab. Dia kata hari ni tanggungjawab aku jaga maruah seorang wanita selesai. Maksudnya hari ni tanggungjawab aku jaga maruah orang selesai. Masa tu baru dia cerita. Dia kata masa aku mengajar ada satu makcik datang tanya soalan, makcik tu buang angin di hadapanku. Jadi aku terpaksa berlakon pekak ni pasal nak jaga aib dia. Dan hari ni tanggungjawab aku selesai sebab makcik tu mati hari ni. Maksudnya makcik tu tak ada dah. Jadi bila tak ada, selesailah tanggungjawab jaga aib. Dia orang dulu. Tu benda kecil. Tu saya sebut tu kecil. Tambah kalau isu tu isu besar. Benda tu benda aib tapi besar. Kawan tu tak pernah buat. Kita dengar kali pertama dia buat benda dosa tu. Kita dengar kali pertama dia buat maksiat tu. Kita dengar kali pertama dia buat silap tu. Patutnya kita kena tutup aib tu. Kita tak boleh duduk pergi cerita ke orang ni. Ni contohlah wal'ayazubillah contoh. Dengar-dengar ada anak siapa tak mengandung. Luar nikah, tak nikah, mengandung. Kita tahu benda tu. Kalau boleh simpan dulu. Ni tak ada Ustaz, dia atok kedai mana dia jumpa, siapa dia jumpa pun. Ni, hantar anak kat nak kata mengandung. Cerita. Balik di rumah, abang tahu. Siapa? Anak kat nak mengandung. Habis kampung dia cerita. Jangan cari pasal lah. Ni bahasa ni kasar sikit nah. Jangan marah nah. Saya translate kalam ni dalam bahasa mudah lah. Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama di Mesir dulu pernah sebut satu kalam yang sangat menarik. Saya terjemah Melayu teruslah bagi cepat mudah macam ni. Dia kata kita kalau nampak orang buat maksiat, nampak orang buat dosa, kalau boleh doakan dia. Doa macam ni.
Allahumma ighfir lana wa lahu. Ya Allah, ampun dosaku, ampun dosa dia. Kita kalau nampak orang buat maksiat, buat dosa, buat benda tak elok, buat benda apa pun, doa macam tu. Termasuk, minta maaf nah, poin ni mungkin orang politik tak apa suka. Orang politik dia tak apa berkenan poin ni. Walaupun saya pun orang politik tak. Ngaku pun tak apa kan. Tapi orang politik dia tak suka benda ni. Pasal orang politik, kita kalau tengok orang buat salah, kita tibai tak ada ampun. Patutnya kita kalau tengok orang buat salah, buat benda apa, kita nak tibai boleh Ustaz? Boleh tibai. Tapi paling tidak kena ada dalam hati tu. Ya Allah, ampun dosaku, ampun dosa dia. Ampun dosaku, ampun dosa dia. Ampun dosaku, ampun dosa dia. Ayah geram kat sajak. Dah contoh kan, geram kat sajak. Betul tibai. Sajak ni apa, pergi Mekah pakai macam perempuan apa, jantan sedang diri lah jantan. Tibai. Tapi kena ada. Ya Allah, ampun dosaku, ampun dosa dia. Pasal apa Ustaz? Rupanya kalau kita tibai saja, tibai sampai tak minta ampun untuk kita, tak minta ampun untuk dia, takut-takut musibah yang dia duk kena lah ni, hak dia berkenan nak jadi pondan tu, nak jadi perempuan tu, takut-takut musibah macam tu, satu hari nanti dia main kat kita balik. Wal'ayazubillah. Kalau dia tak main kat kita, dia main kat keluarga kita. Dia tak kenal keluarga, dia main keturunan kita. Dia takut musibah tu patah balik. Kalau kita jenis duk tibai tu ya. Lepas tu aib orang kena jaga semua. Takut duk main tibai kata kat orang, hari ni memang tak kenal kat kita. Takut-takut ke depan. Masa tu makan tak habis Macam tibai dah je nampak gaya. Jaga jangan gopoh kan. Nah, ibu-ibu yang ada di belakang ingat nah. Benda apa yang kalau benda tu memalukan orang, benda tu benda aib, benda tu benda tak elok ke apa, kalau boleh jangan duk cerita kat orang. Simpanlah dulu. Simpanlah dulu. Jangan duk pergi buka. Benda buruk orang, jangan duk pergi buka. Simpan. Jangan. Wa man satara musliman, siapa yang simpan aib orang, simpan buruk orang, tutup. Maksudnya dia buat kali pertama jahat tu kali pertama dia buat. Kita simpan. Mudah-mudahan kita simpan, mudah-mudahan bila kita simpan, mudah-mudahan dia hak buat jahat ni berubah jadi baik balik. Rupanya bila kita simpan, Allah Ta'ala balas. Akhirat nanti, aib kita Tuhan tutup. Buruk kita Tuhan tutup. Tuhan tak tunjuk kat orang. Jadi yang ni yang ada riwayat, nanti hari akhirat ada riwayat sebut macam ni. Kita nanti di padang mahsyar, kita kena bercara. Habis Tuhan tunjuk kat kita semua apa hak kita buat atas dunia ni. Hak buruk-buruk, hak baik tak apalah. Hak buruk ni semua Tuhan tunjuk. Ni muka ni tak tahu nak tak mana ni. Tuhan tunjuk semua apa hak buruk kita buat, hak baik tunjuk, hak jahat tu pun semua tunjuk habis. Habis kita akan tengok. Habis kita kena bercara, kita balik jumpa dengan manusia lain, balik. Rupanya balik jumpa manusia kata apa? Ui, hang bagus ngono. Hang bagus ngono. Kami nampak hak baik-baik je. Hak buruk satu pun tak ada. Nampak hak elok je, hak teruk-teruk satu pun tak ada. Rupanya Allah Ta'ala sembunyikan yang teruk-teruk tu daripada pandangan manusia lain. Sebab apa? Sebab dia atas dunia dulu, dia suka tutup aib orang. Macam mana kalau? Macam mana Ustaz kalau keburukan tu bukan tekak pergi cakap di rumah jiran, dia bubuh terus dalam internet. Macam tu soalan dia. Buh dalam WhatsApp, buh dalam Facebook, buh dalam apa YouTube ke apa, ke tangkap gambar, buat video ke apa, hantar pergi satu dunia boleh tengok Ustaz. Cari penyakit. Bocor rahsia, minta maaf nak pergi duk cerita buka aib orang macam tu. Allah. Tak tolong orang tu. Yang mengaji malam ni ambil benda macam ni. Tak malah kita pakat-pakat berubah. Kitab ni bagus, saya minta maaf lah. Saya bukan nak puji. Tapi kitab ni sangat bagus sekalian. Ni semua cerita berkaitan dengan kehidupan kita. Ni lepas ni nak cerita tajuk bab duduk tepi jalan. Nak cerita bab duduk dalam kampung nak buat apa, duduk dalam taman nak buat apa, duduk cerita bab laki bini, cerita tajuk-tajuk yang berkait dengan hidup kita.
Dan ni salah satu dia. Lepas ni minta tolonglah. Aib orang, tutup lah. Takat mana boleh simpan lah. Boleh no? Baik, selesai. Habis tu tak boleh buka ke aib orang, Ustaz? Habis tu tak boleh cerita buruk orang langsung ke, Ustaz? Habis tu yang ustaz-ustaz duk main mengajak, kadang duk tibai, tak boleh pakai, artis ni tak boleh pakai, dia ni tak boleh pakai, kadang ahli parlimen ni tak boleh pakai. Hujan. Oh. Saya bagi 30 saat pakai doa. Antara waktu yang mustajab doa, waktu hujan turun. Jadi pakai doa. Ya, kalau nak doa nikah banyak apa lah. Melawak ya. Nah, pakai doa insya-Allah. Baik. Sambung. Boleh nah? Jadi asas hukum dia mengata buka aib orang, cerita buruk orang, cerita jahat orang, kecil besar, hukum dia haram. Wajib ditutup. Okey, selesai. Dalam yang ni ambil perhatian. Dalam perkara ini, dalam isu buka aib, dalam isu cerita buruk orang, dalam cerita cerita jahat orang apa semua ni, wajib kita simpan, Ustaz? Ya, wajib kita simpan. Tapi ada beberapa kes kita boleh cerita aib orang. Ada beberapa ketika kita boleh cerita buruk orang tu kat siapa-siapa, kat orang lain lah. Boleh cerita jahat orang tu kat orang lain. Ada beberapa ketika. Tengok yang ni dulu, sekali lagi saya bagi yang satu lagi yang disebut oleh Imam Nawawi. Nah, tulis kita baca yang kitab dulu. Baik, nombor 1. Cuba tengok. Dalam perkara ini ada beberapa pendapat, ada beberapa pandangan. Sekiranya dengan memberitahu kepada ramai pekerjaan jahat itu dapat memberi manfaat kepada masyarakat Islam, maka kejahatan itu wajib didedahkan dan dinyatakan pada umum. Ni A. Poin yang pertama, kalaulah orang tu jenis orang jahat, kalau kita pergi cerita jahat dia dekat orang lain terselamat daripada jahat dia. Orang lain tak kena dengan jahat dia. Orang lain terpelihara daripada jahat dia. Masa ni wajib pergi habaq orang. Contoh simple lah, saya bagi contoh simple. Dalam kawasan sini panggil apa? Simpang 3. Dalam kawasan Simpang 3 ni ada seorang jenis pandai berhutang tapi tak erti bayar. Ni contoh. Dia hutang merata, kau ni dihutang. Lepas tu dia tak bayar. Nampak buat jahat tu. Bukan seorang kena, Ustaz, merata semua bukan kena belakang, Ustaz. Habis tu dia main masjid. Duduk sembahyang. Boleh tak, Ustaz? Kami ni pergi habaq kat orang ramai kata jangan percaya kat dia ni. Pasal apa? Dia ni main semayang bagus dah. Tapi kalau bak dia nak pinjam duit, jangan bagi. Pasal apa? Dia ni kaki kelentong. Boleh tak kami pergi habaq dekat orang kampung Simpang 3 ni, Ustaz? Pasal jahat Allah ni. Jawapan dia, boleh. Wajib habaq. Habaq lah. Pasal kawan memang dia buat jahat dah. Kalau tak habaq, orang tak tahu. Habaq. Orang yang senyap apa? Maknanya habaq tu buka aib, Ustaz. Buka aib. Habaq kat orang tu kira buka aib. Habaq dekat orang tu buka kejahatan orang. Tapi masa ni wajib buka. Cerita. Dah, Ustaz, saya kalau boleh tak mau habaq, Ustaz. Pasal apa tak mau habaq? Dia kata, Ustaz, kata buka aib orang pula. Lah, buka aib apa kawan jahat? Kalau tak buka, orang lain nanti kena pula. Buka ya. Ada soalan? Faham ke saya duduk cerita? Satu. Baik. B, yang kedua pula. Tak apalah, kita baca yang kitab dulu. Sekejap saya bagi poin yang Al-Imam Nawawi bagi ni. Sekiranya pendedahan itu tidak mendatangkan sebarang faedah. Kalaulah duk cerita tu tak ada faedah apa Ustaz, takat bagi haluan telinga selengap dengar ya. Sedap dengar ajalah Ustaz, ngumpat orang tu, ngata orang ni, cerita buruk orang tu, cerita aib orang ni, tak ada apa faedah pun, saja cerita ajalah. Bahkan sebaliknya memburukkan nama orang yang terlibat, kan? Maka kejahatan dan keburukan itu tidak boleh dinyatakan pada umum. Kalau cerita pun tak ada faedah apa, tak ada kaitan dengan kita, baik tak usah sembang. Tak usah sembang. Ni ayah duk tengok sehari 2 hari ni, seminggu 2 minggu apa da'i Said. Da'i Said keluar isu dalam internet macam ni ya.
Saya nak minta sabar. Bila keluar isu macam tu benar aib. Ada kaitan dengan kita dah Ustaz? Tak ada apa. Relax. Tak payah sembang tak apa. Tak payah sembang tak apa. Tambah isu berkait. Sorry saya lari tajuk sikit tak apa. Tambah kalau isu tu berkait dengan isu, bahasa mudah kita sebutlah, isu berkaitan dengan zina. Isu berkait dengan kita panggil hubungan seks ni. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni boleh minta tolong. Saya minta tolong sungguh-sungguh ni kat orang Simpang 3 ni dulu. Tempat lain saya duk mengajar, saya duk cerita lama dah. Tapi ni kali baru berapa kali ya kita mengaji di sini, malam ni saya minta tolong sungguh lah. Isu-isu yang berkait dengan hubungan, apa kita panggil, sebut terang-terang lah, hubungan seks ni lah, zina ni lah. Kalau boleh, kalau kita tak tahu, kalau boleh tak usah duk cakap. Kalau boleh jangan duk cakap. Kalau tak tahu tak usah duk cakap. Bahaya saya lah. Kadang duk tengok anak dia tu, anak dia ni, lah jantan musuh merata. Tu habis tu. Oi jangan. Tahu tak? Duk rasa, jangan buat pasal. Jangan. Anak-anak muda dulu duk tengok perempuan, ni bosia, ni belen, duk hukum belen terus kat orang. Jangan buat pasal. Ataupun laki sama laki tengok jalan mengengkang sikit, siapa bagi hang malam jangan nak melawak cari tajuk lain lah. Duk melawak apa benda macam tu, tak boleh. Duk tengok anak dara nak teruna duk jalan tu duk buat masuk dalam rumah tu duk buat benda merepek tu duk pagi, jangan. Saya bawa satu cerita ni kisah benar, ayah ambil kita ambil pengajaran pada kisah ni. Zaman dulu, zaman Imam Malik, kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i imam kita. Mazhab Maliki, imam dia nama Imam Malik. Zaman Imam Malik dulu ada satu orang pelacur. Nama pun tahu, pelacur. Tapi dia muslim, dia muslimah. Orang perempuan Islam tapi kerja bagi pelacur. Pelacur tahu kan buat kerja apa kan, tak payah bincang panjang kan. Satu hari takdir Allah pelacur tu meninggal dunia. Matilah. Panggil seorang tukang mandi mayat perempuan, panggil mandi mayat tu, panggil makcik tu. Waktu dia duduk mandi mayat tu, ni cuba bayang ni mayat perempuan tu, masa duduk tengah mandi mayat tu, duduk juru hayak mandi mayat tu, ni tangan dia ni sambil dia duduk mandi tu, dia duduk minta maaf tu, dia duduk pukul kemaluan perempuan tersebut, pelacur tu, sambil duduk pukul, dia kata ni berapa kali buat jahat ni, berapa kali duduk zina dengan orang ni, tak ada kerja lain ke, lebih kurang macam tu lah. Maknanya sambil duduk geram tu, duduk kata, tiba-tiba takdir Allah, tangan dia terlekat kat mayat. Merung apa, tangan terlekat. Kisah tu gempar di Madinah, gempar. Tangan tu duduk terlekat, tak boleh cabut. Akhirnya panggil ulama-ulama turun, panggil orang alim lah turun, ni macam mana nak selesai masalah ni. Mayat nak kena urus, nak kena simpan. Tapi tangan duduk terlekat, nak buat macam mana? Ada yang bagi pandangan kata, macam ni kita kerat tangan makcik tu, tanam sekali dengan mayat. Nak buat macam mana lagi? Nak mudarat mayat tak boleh. Kerat tangan makcik tu tanam. Mai ada orang lain kata tak payah kerat tanam terus makcik tu dengan mayat. Kan? Last kali tak selesai, tak tahu nak buat macam mana, tak nak masalah tu. Last kali panggil Imam Malik Imam Darul Hijrah. Imam Malik, imam yang tak pernah pakai kasut waktu ada di kota Madinah kerana hormat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Panggil Imam Malik. Imam Malik masuk jumpa makcik hak mandi mayat tu. Imam Malik tanya, "Makcik, secara ringkas bagi terjemah Melayu bagi cepat, bagi mudah. Makcik, aku nak tanya kamu. Masa kamu mandi mayat tadi, kamu kata apa? Masa mandi tadi kata apa?" Dia jawab, dia kata, "Saya tak kata apa. Cuma saya kata lah kan. Cuma saya kata berapa kali buat jahat dengan orang, zina dengan orang, tak ada kerja lain kan." Imam Malik kata, "Makcik, bila kamu cakap macam tu, kamu cakap begitu, kamu telah tuduh dia berzina. Kamu wajib bawa 4 saksi." Kamu cakap macam tu, kamu dah tuduh dia berzina tu, bawa 4 saksi je. Tu yang kata jangan duk merapu. Duk main kata sedap-sedap, ya dia ni bocor habis lah. Kan? Loboh apa istilah macam lebih kurang macam tu lah. Jangan gopoh kan. Duk main hukum orang buat zina ikut suka. Jangan.
Dah kali Imam Malik tanya, dia jawabnya tu. Imam Malik kata, kamu wajib bawa 4 saksi. Nak cari saksi di mana? Dah kali Imam Malik kata, oleh kerana tak boleh bawa saksi, makcik, kamu ikut hukum Islam, kamu akan disebat 80 sebatan. Sebab tuduh orang berzina, tapi tak ada saksi. Hujan kuih lebat buat kaya. Faham cerita tu no? Pasal tuduh orang buat zina, tuduh orang buat benda hubungan macam tu, tapi tak ada saksi, kamu akan disebat 80 sebatan. Lah kali panggil tukang sebat tu, main sebat makcik tu depan-depan mayat tu. Mayat tu duk ada, tangan duk terlekat, sebat makcik tu depan mayat tu. Sebat 1, 2, 3, 4, 5, 46, 47, sampailah sekali 78, 79, sebat kali ke 80, tangan makcik yang lekat tu terus terlepas. Kena kali ke 80 ya, terus terlepas. Menunjukkan kebenaran fatwa hukum yang Imam Malik sebut. Dan start daripada hari tu, Imam Malik disebut di Madinah waktu tu, la yufta wa malikun bil madinati. Siapa pun tak boleh bagi fatwa, siapa pun tak boleh buat keluar hukum selagi mana Imam Malik tu ada di kota Madinah. Cerita dia dengan pelecur tu lah, dia dapat gelaran tu. Lepas tu jangan gopoh kan. Jangan gopoh kan. Bahaya, sangat bahaya. Nampak atas dunia tak kena betul tapi hari akhirat sangkut je lah. Tambah benda-benda aib yang melibatkan maruah ni. Ui, jangan gopoh kan. Ada soalan? Lepas tu kalau orang tanya saya, Ustaz, Anwar Ibrahim buat apa Ustaz? Saya sampai hari ni tak jawab. Sorry saya berlepas diri, saya tak berani. Tak berani nak kata. Takut silap. Tapi Ustaz sokong dah. Tak ada sokong lah. Lawan lah. Tapi isu tu. Nak buat tu jangan gopoh sangat. Jangan duk cakap, dia ni, sabar. Jangan gopoh sangat. Takut kan? Takut. Isu macam ni takut. Ada soalan? Kuih lebat nampak kaya. Ada soalan? Adik-adik ada soalan? Tak ada soalan. Boleh faham cerita ni no? Selesai. Baik, sabar. Sekiranya pendedahan itu tidak mendatangkan sebarang faedah maslahat pada ramai, bahkan sebaliknya memburukkan lagi nama orang yang terlibat, kejahatan itu tidak boleh dinyatakan pada umum. Simpan je lah. Apatah lagi, cuba tengok ni. Apatah lagi, kalau kejahatan itu dilakukan oleh orang yang tak pernah didengar keburukan peribadinya. Tambah-tambah pula kalau benda buruk tu, benda jahat tu, yang buat benda tak elok tu, orang yang selama ni kita kenal dia baik. Tahu kata dia baik, tiba-tiba perak sekali dia buat benda tak elok. Hak ni nombor 1, tanggungjawab kita senyap sudah. Tak payah duk pergi bocok dia ni. Tak sangka tu, tengok main semayang jemaah tak pernah tinggal. Dia ni duk pegang anak darah orang tu. Jangan. Wajib tutup. Pasal apa Ustaz? Pasal semua manusia ada buat salah. Pasal kampung kita macam ni lah. Tengok orang tu buat salah. Kalau salah tu kali pertama kita nampak, tutup dulu. Simpan dulu. Rahsia tu simpan. Tapi kalau dia ulang banyak kali, tu kena habaq kau orang. Kalau dia buat kali pertama, kita pun tahu kali pertama. Nampak kali pertama Ustaz dia buat. Simpan dulu, tutup. Tu cara. Ni dak Ustaz, Tok Imam tu keluar dengan perempuan mana tau. Bukan pergi mana pun, jalan bawa tu. Dia tengok-tengok kali pertama Tok Imam panggil tu, dia kata, aku tak semayang dah. Kalau dia jadi imam, aku tak semayang dah. Cik, awak apa siapa? Tak apa, tak payah cerita kat apa, saya mengumpat. Lah, yang hampir habaq kata tak mau semayang belakang dia buat apa? Tak mau, aku tak percaya dia tu. Tengok berlakon ni, apa nak semayang-semayang. Aku sampai mati tak semayang dah. Macam kemahangan. Patutnya sembunyilah dulu. Dah kamu tahu, duk pergi cerita macam tu kat orang buat apa? Buat bagi orang sangsi pula. Nampak macam tutup aib, padahal dia dah buka aib dah pun. Boleh ke cerita macam ni? Boleh no? InsyaAllah nah, bakat-bakat ambil Baik, semua.
adalah diharapkan mudah-mudahan dengan menyembunyikan kejahatan ini dia akan segera bertaubat kembali ke jalan yang benar. Pasal dia buat salah kali pertama, mudah-mudahan bila kita senyap dia balik, dia perbetul balik kesilapan dia. Itu yang Islam nak. Baik, C. Kalau pendedahan kejahatan itu boleh menjadi peringatan pengajaran pada orang lain supaya beringat-ingat tak terikut-ikut, demikian pula dapat jadi panduan contoh tauladan bagi masyarakat, pendedahan kejahatan itu tidak dianggap salah. Nombor 3 ni, kalau kita cerita kat orang ni pasal nak ambil pengajaran, boleh. Contoh macam ni. Ambil pengajaran je Ustaz, oi, boleh. Kita hamak kat anak, ni, mak nak pesan kat hampa nah, hampa jangan duk pi tu. Duk pi bawah tu. Hampa tengok anak sekian-sekian ni, nak buah nama siapa? Hampa tengok anak Pak Pulan ni, hampa tengok anak dia tengok. Duk pi kawan kot tu, hari tu. Tu yang pakai isap apa dadah belakang tu, duk minum cakurai belakang, duk pi berhimpun bawah tu. Hampa kalau pi bawah tu hampa jaga. Nampak? Dia cerita ke anak dia, tapi dia cerita keburukan anak Pak Polan tu. Dia kata hang tengok hari tu, anak Pak tu duk pi himpun kot tu, lah kali semua lekat minum cakurai belakang. Nampak? Dia cerita keburukan orang, tapi nak ambil pengajaran. Boleh, tak ada masalah. Boleh? Macam tu boleh? Boleh. Macam ustaz-ustaz duk cerita, tuan-tuan kenal tak Hanifah Maidin? Contoh. Tuan-tuan tengok dia kata sawit anugerah Tuhan ni tak boleh cakap. Sebab apa tak boleh cakap ni contoh. Pasal apa tak boleh cakap? Dia kata nanti barat susah hati. Nanti barat tak mau beli sawit, barat sensitif perkataan dia tu. Tuan-tuan tengok, siapa dia takut sangat dengan barat? Kita orang Islam, iman kita percaya pada Allah. Rezeki ni di tangan Allah, bukan di tangan orang barat. Nampak? Dia cerita keburukan hamba Allah tu, tapi untuk ambil pengajaran. Boleh. Tak ada masalah. Dan contoh. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Baik. Boleh no? D. Tidak boleh memberitahu, yang ni ambil perhatian noh. Yang ni orang Penang, orang Kedah memang hak ni bahasa depa. Hak ni memang depa duk buat sedia. Tidak boleh memberitahu kecacatan atau keaiban yang ada pada tubuh badan seseorang. Tak boleh. Sekiranya kecacatan itu dan aib itu memang selamanya disembunyikan oleh orang-orang berkenaan daripada diketahui oleh orang lain. Yang ni tak boleh. Kita tak boleh duk pergi cerita benda cacat yang ada pada orang. Tak boleh. Ataupun kita menggelarkan dia dengan kecacatan dia. Tak boleh. Nak pergi rumah siapa? Rumah non. Non mana? Non Sengau. Sengau. Tak boleh. Cuba jumpa non. Dia suka tak orang gelak dia Sengau? Dia tak suka. Dia mau tak Sengau? Dia pun tak mau. Tapi kita main gelak ikut sedap lah. Nak pergi rumah siapa? Li mana? Li Capik. Capik. Boleh. Awak yang senyap apa kaya. Lepas tu ibu-ibu di belakang, sekali ayah sekalian lah. Lepas tu kita kalau boleh dalam bab nak gelak orang ni, nak gelak orang tengok lah. Mereka suka tak suka gelaran tu. Kalau mereka suka, kita boleh pakai. Kalau mereka berkenan. Tapi kalau mereka tak suka, jangan pakai lah. Tak boleh. Ada hari tu satu cerita ni, syok enggak? Orang Penang kita lah. Dia duk cakap sampah. Perak cakap. Tak payah sebut, tapi kawasan dekat-dekat belah ni. Dia duk cakap sampah. Ada kereta mana tu berhenti satu. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Dia cakap sampah. Ya, awak siapa? Ni pakcik, saya nak tumpang tanya pakcik. Rumah non mana non? Non mana? Pakcik yang pegang penyakak ni tanya, non mana? Dia kata non biji nangka. Gelaran tu, non biji nangka. Pakcik ni, dia pelepas dia punya penyakak tu. Dia kata non yang ni, biji nangka yang ni. Dia kata non nak ni, biji nangka ni. Rupanya dia tak suka orang gelak dia biji nangka. Nak jaga-jaga. Jangan nak punya sedap. Ibu-ibu di belakang ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Sian tengok duduk belakang tu macam duduk dalam penjara. Dah lah kalau kata time kuliah, nak buka tak boleh buka. Tengok nampak straight je senang. Kalau nak tanya boleh tanya. Kalau kata ada mic lebih, ada mic.
Kalau ada nanti tak mic satu di belakang. Ada soalan tanya. Pasal hak bertanya, hak ayah-ayah ibu-ibu nak tanya apa tanya. Tapi hak nak jawab hak saya. Saya tahu saya jawab lah. Boleh tanya, takut sekali tak nampak. Nah, baik. Sambung. Perbuatan memberitahu orang lain dalam hal-hal yang seperti ini dianggap menyakiti perasaan saudaranya. Rupanya kita duk pergi cerita cacat orang, duk pergi cerita aib orang, duk pergi cerita cacat yang ada di tubuh badan orang, rupanya hak tu Islam tak bagi. Contohlah, kok-koklah di kawasan Simpang 3 ni, ada orang tu dia dulu khunsa. Dia bukan khunsa muskil. Dia khunsa jelas ni, yang soreh punya, yang jelas. Dia ada dua kemaluan, lelaki pun ada, perempuan pun ada. Tapi yang berfungsi, yang hidup, hak lelaki je contoh. Nampak? Dia beranak-beranak keluar macam tu, orang yang sambut masa dia beranak, tahulah cerita tu. Tahu cerita tu. Lah ni kawan tu besar dah pun, umur 25, umur 30. Contoh. Kita yang tahu cerita tu, kita tak boleh duk pergi abang ke orang. Ni, hantar anak tu, 30 tu. Kahwin kat dia tu, hantar, khunsa. Tak boleh. Tak boleh duk pergi bongkak macam tu, tak boleh. Tu aib dah. Dah. Kuat yang senyap. Tak, memang tak boleh tu. Habis tu kalau kami buka dah macam mana Ustaz? Kalau kami dah buka dah Ustaz, kata ikut sedap ya. Mohon ampun pada Allah. Kalau tuan dia masih ada, pergi minta maaf kat tuan dia. Hak tu je. Cara lain tak ada. Minta ampun pada Allah sebab mungkin kita tak tahu, sama-sama kita tak tahu. Pergi minta maaf kat tuan dia. Minta maaf tu nak kena cerita dah Ustaz satu-satu. Saya kata tu, kata ni, cerita aib dia macam tu, cerita. Tak ada. Minta maaf umum pun tak apalah. Pergi jumpa dia. Ni, saya dah minta maaf nah. Kalau ada apa-apa selama ni saya buat salah ke apa, cerita buruk ke apa, kan minta maaf banyak-banyak no. Minta maaf sungguh-sungguh no. Minta maaf umum je dulu. Bagi selamat. Kalau tidak takut nanti mati Tuhan buka aib kita. Jam. Yang kita takut Tuhan buka aib kita tu di dunia pun Tuhan buka, akhirat pun Tuhan buka, lagi malu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji malam ni, boleh tak cari nak tulis kat mana tu? Belakang tu pun kotak ada tulisan kan? Belah belakang boleh lah. Belakang muka surat 6 tu. Okey. Kan atas tu ada contiang sikit kan? Contiang tu tak apalah. Nanti saya ceritalah pasal apa contiang tu. Tulis kat buku tu sikit, tulis macam ni. Tulis itu menceritakan keburukan orang hukumnya haram. Menceritakan keburukan orang hukumnya haram. Cerita keburukan orang ni sama macam isu mengumpat lah. Bahasa mudah sama ya, mengumpat. Mengumpat kata ke orang apa semua ni hukum dia haram. Okey. Tulis itu no. Menceritakan keburukan orang hukumnya haram. Tetapi boleh. Tulis di bawah dia. Tetapi boleh. Okey. Nombor 1. Yang ni saya bagi pula apa yang Imam Nawawi sebut dalam kitab ringkas-ringkas ni. Maksud dia mengumpat, mengata ke orang ni tak boleh, memang tak boleh. Semua orang tahu hukum dia haram. Tapi untuk beberapa kes boleh. Contoh, nombor 1, tulis itu untuk menyelesaikan masalah. Boleh. Mengata keburukan orang tak boleh, memang tak boleh. Tapi kalau mengata keburukan orang tu untuk selesai masalah, boleh. Silakan cerita. Contoh dia Ustaz, contoh simple. Ibu-ibu, contohlah, ayah-ayah berkeli dengan ibu-ibu. Contoh, keli. Kita laki bini berkeli. Ni kita ambil yang muda-muda lah. Kita berkeli laki bini. Bila berkeli, contohlah, saya buat contoh, isteri buat perangai. Ni contoh ya, isteri kita buat perangai. Kita duduk berkeli dengan bini ni. Lah kali kita balik rumah pak mertua, balik rumah mak mertua, kita kata, ayah boleh tak tegur sikit anak ayah. Saya tegur tak makan saman langsung. Kebai ke mana tau. Tak dengar cakap langsung, ayah kata sikit boleh ayah. Pasal apa? Dia suka merayau ayah malam-malam, keluar jalan merata cari apa tau. Ni, saya tak larat kata dah ayah. Dia tinggal habis balik pukul 12, pukul 1. Ni contoh. Kita pergi cerita kat pak mertua tu, cerita keburukan tu, cerita keburukan. Tapi tujuan cerita nak selesai masalah. Okey, cerita.
Boleh tak? Boleh. Ibu-ibu pergi pejabat agama. Ni ustaz, saya nak cerita lagi ustaz, laki saya ni perangai dia teruk sangat ustaz. Laki makcik buat apa? Tak boleh cerita, ngumpat kata kat orang ni. Nampak? Bila nak selesai masalah? Tak selesai masalah, ceritalah. Boleh no? Nombor 1 untuk selesai masalah. Nombor 2, tulis kat situ untuk diambil tindakan. Tu boleh. Untuk diambil tindakan. Kita cerita buruk orang supaya orang ambil tindakan. Boleh? Ayah tengok anak dara masuk rumah dengan anak dara, anak teruna masuk rumah. Tak nikah Mereka duk buat apa kita tak tahu. Kita pergi report dekat masjid. Ni Tok Imam nak minta bawa berapa orang pergi serbu tak rumah tu. Saya nampak anak dara, anak teruna masuk dalam rumah tu. Pergi tengok Ustaz. Kita pergi cerita tu benda aib mereka lah tu. Kita pergi cerita. Tapi tujuan dia supaya pihak masjid ambil tindakan. Boleh. Tak ada masalah. 2. Nombor 3. Untuk mengetahui hukum. Untuk mengetahui hukum. Boleh? Kita cerita buruk orang pasal nak tahu hukum. Ustaz, saya nak tumpang tanya Ustaz. Jiran saya tu Ustaz, dia bina tembok Ustaz, betul-betul tepi jalan Ustaz. Kami sampai kereta duduk senerih saja. Side mirror tu kena tukar sedia Ustaz. Boleh tak boleh buat perangai tu Ustaz? Contoh, tu cerita buruk orang tu. Tapi tujuan dia nak tahu hukum. Boleh. 3. Nombor 4, tulis situ. Untuk mengambil pengajaran. Boleh. Ambil pengajaran macam mana? Macam kes tadi tu. Hak duk minum cakora tu. Hak anak pulan, bin pulan tu. Hak kita tu sodok ni, apa tengok anak pulan tu. Duk pi duduk kat situ minum cakorai. Hampa jangan duk pi. Ambil pengajaran. Boleh. Cerita buruk orang ambil pengajaran? Boleh. Nombor 5, tulis situ untuk menceritakan kejahatan. Untuk cerita kejahatan. Boleh? Kes apa Ustaz? Kes macam tadi Hak hutang sekampung di Simpang 3 tapi tak bayar. Jahat. Cerita lah. 5. Dan yang ke-6 tulis situ untuk dikenali. Untuk dikenali. Cerita buruk orang ni pasal nak kenal. Nak kenal boleh? Contoh macam ni. Ni cerita buruk orang lah. Kita sampai-sampai kita kata, ni petang ni minta sila lah. Ada Haji Non tu buat kenduri. Petang ni rumah dia buat kenduri. Non mana? Dia kata non mata sepek tu. Nampak? Kita sebut mata sepek tu, kekurangan dia tu benda kurang. Panggil aib dia lah, benda aib dia. Tapi bila kita sebut mata sepek, baru kena, oh non mata sepek, Taman Sepadu tu. Nampak? Baru kenal kata dia duduk Taman Sepadu. Pasal non banyak. Tu boleh. Maksud dia sebut aib dia, baru supaya bagi baru orang kenal. Boleh. Jadi 6 ni boleh. 6 ni boleh. Ibu-ibu di belakang, ibu-ibu sebelum tidur, ibu-ibu duduk sembang dengan suami, abang tahu orang ni. Kak Nak tu legal laki dia. Pasal apa? Laki dia nak nikah lain. Tengok tadi dia lari bang, tudung tak pakai apa tak. Ini contohlah. Ibu-ibu duk cerita buruk orang kat atas keti dengan suami tu, nak tidur duk pergi sembang dengan suami tu, tujuan dia apa? Duk pergi cerita buruk orang tu untuk tujuan apa? Bukan lama dah dia buat macam tu. Dia pergi cerita dia sembang Ustaz, sembang, tapi tujuan dia untuk apa? Cerita buruk orang. Tak ada apa Ustaz, saja sembang bagi ada point je lah. Jangan cari makit. Baik, kesimpulan. Boleh tak apa, lajak sikit tak apa, PKPB buka dah sikit tak apa. Baik. Kesimpulan daripada hadis ini saya bacalah laju-laju, tak payah ulang dah. Nombor 1, orang Islam adalah bersaudara sesama mereka. Tu pengajaran daripada hadis secara umumnya. Tolong-menolong, tidak melakukan kezaliman, kerosakan pada kawan-kawan, lebih-lebih lagi bersikap memijak kepala kawan untuk maslahat diri sendiri. Ingat kita orang Islam semua adik-beradik. Itu nombor 1. Nombor 2, melepaskan hajat saudara Islam antara jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah atau Allah makbulkan doa dan permohonan. Siapa nak Tuhan makbul doa dia, tunaikan hajat orang. Nombor 3, pengajaran daripada hadis ni, berusaha menghapuskan kedudukan
berusaha menghapuskan kedukaan. Apa betul ejaan? Bukan kedudukan, kedukaan. Berusaha menghapuskan kedukaan saudara Islam adalah disuruh digalakkan. Orang sedih ada masalah, tolong. Misalnya ziarah saudara Islam yang sakit, bantu dalam kesulitan, Allah akan balas usaha itu dengan memberi ganjaran yang baik akhirat. Jadi pakat-pakat tolonglah kalau ada orang susah, tolong. Nombor 4, menyembunyikan aib saudara Islam adalah disuruh. Memberitahu kejahatan dan mencegahnya adalah wajib. Demikian pula mendedahkan kejahatan untuk menjadi panduan harus boleh. Aib orang kena tutup. Tapi kalau dia terang-terang jahat, habaq, wajib habaq kat orang. Tapi kalau nak untuk ambil pengajaran, boleh cerita, tak ada masalah. Orang Islam diarahkan supaya setia bekerjasama dalam perkara kebajikan, dalam amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin 5 poin itu adalah pengajaran daripada hadis nombor 1 yang kita mengaji. No, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat dan pengajaran. Bulan depan insya-Allah panjang umur kita masuk hadis nombor 2. Hadis nombor 2 ni syok. Hadis nombor 2 ni cerita pasal tanggungjawab kita. Ayah-ayah duduk dalam rumah, duduk dalam kampung, duduk dalam taman, duduk di pejabat, duduk di sekolah, duduk di kilang. Ni antara tanggungjawab kita. Nanti kita mengaji. Sebahagian daripada tanggungjawab kita ada dalam hadis ni. Ada 6. Nah, dan nanti kita mengaji. No? Cuma di tepi tu, hak contiang tu minta maaf. No? Contiang tu kalau tengok tulisan atas tu, dia tulis Amdu Syamsi. 21 sebelum H. 32 kosong, 53 21, 63 31, 80 tambah meninggal. Mening tu meninggal. Ni cerita apa Ustaz? Saja kongsi dulu no. Ni adalah biografi. Apa kita panggil sejarah hidup sahabat yang nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah nama asal dia sebelum Islam Abdul Syamsi. Itu nama dia. Dia lahir 21 tahun sebelum hijrah Nabi. Sebelum Nabi hijrah 21 tahun. Maksudnya Nabi umur 32 dia baru beranak. Tu yang tulis 32 kosong. Nabi umur 32 dia baru beranak. Nabi umur 40 dilantik jadi rasul, dia 8 tahun. Darjah 2. Waktu Nabi SAW berhijrah dia umur 21. Yang kata Abu Hurairah tu. Cuma yang menariknya Abu Hurairah ni duduk dengan Nabi tak lama, 4 tahun ya. Dia pindah duduk di Madinah, duduk dengan Nabi 4 tahun ya. Tahun keempat Nabi wafat. 4 tahun ya. Tapi pun walaupun 4 tahun, dia adalah sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi SAW. 5,374 kalau tak silap saya. 5,374. Yang tu tak ada dalam kitab lah. Yang tu nanti saya kongsilah. Nah, insya-Allah nah. Cuma nak abang kata tulisan tu nama Abu Hurairah. Abu Hurairah ada dalam hadis nombor 2 yang akan kita mengaji nanti. No, insya-Allah nah. Baik. Jadi ayah ibu-ibu sekalian, ni ada satu. Ni bagi siapa yang berhajat lah. Nah. Saya malam ni dalam tu di depan kita tu ada sahabat-sahabat kita buka gerai. Lagi kalau siapa nak bantu perniagaan orang Islam boleh shopping di situ lah. InsyaAllah depan tu. Satu. Yang kedua ni bagi siapa yang berhajat. Saya dalam kereta saya tu saya ada bawa satu buku berkaitan dengan kisah hidup 60 orang sahabat Nabi SAW. Yang mana buku tu saya susun dalam bahasa Melayu, terjemah Melayu siap-siap. Daripada Arab, terjemah Melayu. Buku tu cerita tentang kisah hidup sahabat. Tapi saya tak buat dalam bentuk karangan. Pasal karangan orang Malaysia baca. Saya pun tak mau baca lah. Karangan panjang-panjang. Saya buat dalam bentuk point ya. Contoh macam ni. Ambil nama Abu Hurairah sekali lagi. Abu Hurairah, poin nombor 1, nama asalnya Abdul Rahman bin Sakhra. Nama dia Abdul Rahman bin Sakhra. Nama sebelum Islam Abdul Syamsi, macam nama tulis tadi. Lahir 21 tahun sebelum hijrah Nabi. Duduk dengan Nabi 4 tahun sahaja. Menghafal hadis 5,374. Tidak pernah meninggalkan 3 amalan. Semayang witir, semayang duha, puasa 3 hari sebulan. Ini antara amalan yang Abu Hurairah tak pernah tinggal. Poin seterusnya, Allahumma salli ala Muhammad, meninggal dunia usia 80. Meninggal di kota Madinah. Tulis dalam bentuk poin-poin macam tu ya. 60 sahabat. Start daripada Sayyidina Abu Bakar, terandah sampai sahabat nombor 60. 60 orang lah. Jadi buku tu ada dengan saya malam ni. Cuma siapa yang berhajat nak buku tu malam ni, tak payah banyak duit. Tu cantik. Kan? Pasal saya pun tak payah berurusan dengan duit. Kalau siapa berhajat, boleh ambil buku tu. Saya akan bagi sekali nombor akaun. Kalau siapa nak bayar dalam nombor akaun dia.
Cuma yang mudahnya nak bayar bila pun tak apa. Itu senang. Kalau ayah kalau berhajat nak ambil dulu ambil, nak bayar bila pun tak apa. Tahun ni ke tahun depan ke pun tak ada masalah. Pasal tahun depan pun bukan lama dah. Kan? Tak, maksud dia nak ambil paling tidak untuk anak-anak, baca bacaan untuk anak-anak. Ayah-ayah nanti mengaji, kita akan jumpa nama sahabat. Paling tidak balik boleh buka tengok, oh sahabat ni no, oh macam ni no, oh macam ni no. Jadi boleh kenal. Semua saya translate ke bahasa Melayu siap, tulisan Rumi. Jadi kalau siapa berhajat boleh ambil, tak ada masalah. Harga dia dulu saya duk jual di kedai dulu 30 sebuah. Tapi malam ni saya bagi 27 Ambillah, ambil dulu, nak bayar nanti pun boleh. Nak bayar 2-3 kali pun boleh, tak ada masalah. Nah. Boleh, kalau siapa berhajat, saya boleh pergi dekat kereta. Kereta sebelah tu ya. No, saya tak minat tak dekat masjid. Dekat kereta lah. No, tak ada masalah. Jadi kalau siapa berhajat boleh dapatkan di sana nanti. Jadi saya cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelaman saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa tersalah kata. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.